أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ayat yang 28 dari surah Al-Baqarah. Ayat ni kita baca dah minggu lepas dah, tapi tak ada hurai. Jadi kita baca balik beberapa ayat, kemudian kita huraikan insya-Allah. Sama-sama kita bacakan ayat-ayat Allah supaya kita dapat pahala daripada bacaannya dan kita dapat mengambil panduan pedoman dalam kehidupan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
تعلمون صدق الله العظيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju ke langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada minggu yang lalu kita telah menjelaskan beberapa sifat orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai al-fasiqin. Iaitulah orang-orang yang fasik. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan kepada kita tentang pendirian orang-orang kafir terhadap Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tuan-tuan sekalian, ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala tujukan kepada orang-orang kafir dalam keadaan ta'ajjub, dalam keadaan menghairankan. Bukan Allah Ta'ala hairan, dia panggil at-ta'ajjub wa taubikh, di atas kekufuran yang telah mereka lakukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan itu sepatutnya menjadikan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan orang yang kufur.
Maka tuan-tuan sekalian, ayat yang ke-28 Allah Ta'ala kata, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah? Pertanyaan itu bukan ayat bagaimana mengkufur, tapi dia sebagai at-taubih, at-ta'ajjub, ataupun dia sebut an tariqil inkar, maknanya rasa pelik, guana mu jadi gini. Gitu kalau kita cakap, bukan nak tanya guana-guana dah, tapi guana mu jadi gini, bagaimana boleh jadi begini, bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah Ta'ala, bagaimana kamu boleh jadi kafir? Allah Ta'ala kata, wa kuntum amwata, sedangkan kamu dahulu amwat. Amwat ni maknanya tak ada, mati. Tuan-tuan sekalian, ayat ni dia menerangkan kepada kita, sebelum kita diwujudkan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita disenyawakan di dalam rahim ibu kita, sebelum tu kita duduk mana? Tak tahu kita dah. Sebelum tu kita tak ada. Betul tak kita tak ada? Kita umur 50 tahun contoh. Sebelum 50 tahun tu kita duduk mana? Tak ada. Ke ada? Nak kata mana dah, ayah kita mungkin dak nikah lagi, ataupun nikah dah tapi boleh jadi anak lain boleh, abang kita dulu. Tapi sebelum tu ada tak kita? Tak ada lagi. Nah, tak ada. Maka hak tak ada ni betul ke tak? Hak tak ada kita ni betul ke tak? Tak, dia kata kita ada dah dari dulu lagi. Dah. Kita tak ada belum pada tu. Kita tak ada belum pada tu. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau umur kita 48 tahun, sejak daripada kita lahir 48 tahun umur kita contoh tak, ataupun 50 tahun sejak daripada kita lahir, nak kata kita ada pun 9 bulan 10 hari sebelum pada tu tak, hak duduk dalam perut mak, hak tu keluar daripada perut mak tak, hak kita kira tu. Tapi sebelum daripada duduk atas dunia ni, keluar dari perut mak, kita duduk dalam perut mak kita dalam lebih kurang 9 bulan 10 hari tau. Ada lebih mungkin, ada kurang. Tuan-tuan, sebelum daripada 9 bulan 10 hari dalam perut mak tu ada tak kita? Tak ada. Dan tidak ada siapa pun yang ingkar. Betul ke tak Allah Ta'ala kata? Betul. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Fa ahyakum. Allah Ta'ala sebut tu wa kuntum amwata fa ahyakum. Dulunya kamu tak ada, kemudian aku hidupkan kamu. Betul tak kita hidup? Betul tak kita hidup? Betul. Ada cokoh ni tak mati lagi. Nah, jadi betul lah. Yakin ke tak? Yakinlah kita bahawa kita ada, kita hidup. Dan yang menghidupkan tu siapa dia? Siapa dia yang menghidupkan kita? Mak ayah kita? Tak. Yang mengadakan kita tu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ke bukan Allah? Ke apa benda ni Tuhan orang Hindu patung? Ke pokok besar orang semua? Ataupun Tuhan orang Buddha pun uci? Ataupun bulan bintang yang orang Jepun semua? Ataupun tok nenek moyang kita, agama Confucius tak, dia sebut tok nenek moyang kita dulu yang menghidupkan kita? Semua tak masuk akal belaka tu. Nah, maka tuan-tuan sekalian, maka siapa dia yang menghidup? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, yakin tak pada keadaan kita hidup? Ya, ni ada kita cokoh ni. Tuan-tuan sekalian, kemudian Allah Ta'ala khabar, lepas daripada hidup ni, summa yumitukum, selepas daripada hidup kamu akan mati pula. Mati yakin tak? Yakin mati tak? Kita dah mati lagi. Dah yakin ke berasa dah mati? Nak terang ada orang dah berasa dah mati. Lambat mati boleh jadilah berasa macam segar ni. Alah sedap, tubuh sedap, makan sedap, tidur sedap. Saya tuan-tuan sekalian, berasa panjang umur. Berasa panjang umur bukan soal ia sungguh panjang umur ke dah, itu ketentuan Allah. Kalau sakit, kalau berasa panjang umur juga tu berat. Ni dah. Patut kalau sakit tu berasa dekat dah, patutnya. Tapi kadang-kadang orang sakit lepek bertahun-tahun, orang segar mati dulu.
Itu kerja Allah Ta'ala. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Allah Ta'ala kata dia hidupkan kita hari ni. Cokoh kita ada. Dan lepas pada ni kita akan dimatikan oleh Allah. Summa yumitukum. Kemudian dia akan mematikan kamu. Ya ke tak ni? Ya tak? Sebab apa kita kata ya? Sebab tuan-tuan sekalian, tidak ada orang atas dunia ni hari ni umur dia 150 tahun. Orang bukan kata Kampung Telaga, bukan Malaysia. Nah. Dunia hari ini tuan-tuan sekalian, tak ada orang umur dia 150 tahun. Tak usah kata 200 tahun, tak usah kata 300 tahun. Tak ada. Dapat mana tau? Bang tanah belaka tau. Masuk dalam kubur belaka tau. Islam ke, kafir ke, sama ya tuan-tuan sekalian. Semuanya Allah Ta'ala kata dia matikan kita. Dia matikan semua manusia. Bila siapa tempoh ajar dia. Betul tak? Betul. Dan lepas ni kita mati. Kedau. Mati. Yakin? Yakin sungguh. Summa yuhyikum. Selepas mati, dia akan hidupkan kita pula. Percaya ke tak? Oh, ni dah apa nak tahu. Khabar boleh mulut, boleh kata percaya. Tapi tuan-tuan sekalian, bukan nak suruh mulut percaya, nak suruh hati percaya. Sebab orang mati-mati ni tak seorang bangun mari khabar kita. Ni duduk sebelah. Dia dengar belakang kita cakap. Cuma kita tak dengar dia. Meraung ke apa duduk dalam tu, kita tak dengar dia. Jin dan manusia dia tak dengar. Hak lain dengar belakang. Kalau dia kena seksa ke, kena pukul dia malaikat ke, kena patuk dia ular ke, tuan-tuan sekalian, dalam tu kita tak dengar. Tapi yang makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain daripada jin dan manusia dengar belakang. Kalau kita dengar, tak tahu orangnya. Nak mari sejik pun takut dekat. Tapi kalau takut nak mari sejik, payah pula. Dah takut dengar seksa tu. Sebab orang yang tak kena seksa tu, orang yang baik-baik, orang yang beriman pada Allah Ta'ala, orang yang taat. Bila taat, antara tepat nak taat lah. Tepat orang yang kita nak mengabdikan diri kepada Allah, masjid. Tak boleh tuan-tuan sekalian, nak ceritanya, manusia ni kadang-kadang tuan-tuan, dia yakin pada mati. Tapi selepas daripada mati tu, bila Allah Ta'ala khabar dia hidupkan kita semula, hak tu sikit. Hak tu tidak kuat keyakinannya. Ada yang ragu-ragu. Ada orang kata dah, siapa dia? Boleh mari khabar kita. Ada hak bangun dah mari khabar kita. Boleh cerita tentang apa benda yang berlaku dalam kubur, apa benda yang berlaku selepas pada ni. Tak ada. Seorang hak mati tu tak khabar lagi. Tak bangun lagi. Tuan-tuan sekalian, kita yakin kita mati. Tapi kurang yakin kita dibangunkan semula. Ramai orang kurang yakin. Nak tanya kurang yakin tak kurang yakin? Bila kurang amalnya, tak yakin buat baik diberi pahala oleh Allah. Tak yakin dia diberi syurga oleh Allah Ta'ala. Dia yakin atas dunia ni boleh benda lalu. Sebab tu kurang persediaan. Persediaan tu dia buat kadang-kadang pun tidak, bukan kerana dia yakin sangat. Dan dia buat amalan-amalan baik tu bukan kerana dia yakin, tapi sebab orang Kampung Telaga ni bagus-bagus. Orang Kampung Telaga ni mari sembahyang Jumaat, dia mari sembahyang Jumaat. Sebab orang mari belaka, tak mari kata orang pula. Orang puasa, maka dia pun puasa kata. Berapa puasa? Dah orang puasa belaka, aku kena puasa jugalah. Dah malu bini. Dah nak makan di rumah, luar nak makan kedai tutup. Dah, jadi puasa juga. Puasa tu bukan kerana yakin, tapi kerana apa? Sebab puasa tak boleh benda-benda. Mayang tuan-tuan sekalian tak boleh benda-benda. Keluar zakat tak boleh benda-benda. Pergi haji tak boleh benda. Ke boleh benda? Tak boleh benda. Tak boleh benda. Atas dunia ni tuan-tuan sekalian tak nampak secara zahir. Bila kita buat amalan toko boleh. Tak ada. Maka sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah, bila balasan ni yang kita buat nak kena yakin dalam hati kita, kita akan menerima balasan bila selepas daripada mati dan juga selepas kita dibangkitkan semula oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Maka sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah, tuan-tuan ingat
Kalau kita ikut demokrasi, hak majoriti menang. Tak? Kita tak ada, betul tak? Betul. Kita hidup, betul tak? Betul. Kita mati, akan mati, betul tak? Betul. Tak ada orang kata tak betul. Kita bangkit semula, orang sikit. Orang sikit. 3 lawan 1. Patut tak orang dah. 3 yakin sedak hak Allah Taala kabul belaka. Ke Allah Taala buat nawak ni saya. Dak hak ni ya sungguh tak? Ya sungguh. Hak yang kedua ya sungguh tak? Ya sungguh. Yang ketiga ya sungguh tak? Dah yang keempat nawak ke? Dah takkan hak 4 ada 3 dah betul belaka hak 3 ni. Hak 4 ni dah betul. Betul tuan-tuan sekalian kena yakin dalam hati kita. Allah Ta'ala kabur macam mana boleh kufur pada Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala lah yang menghidupkan kamu daripada tak ada, hidup, lepas tu mati, lepas tu hidup balik untuk menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, ada orang kata hidup ni sekali je. Hidup atas dunia sekali sungguh. Tapi tema hidup sekali itu digunakan pada tempat yang tak betul. Dia nak berseronok, dia kata masa muda, masa hidup ni lah nak seronok, nak tu. Orang muda dia kata masa ni lah kita nak enjoy pun. Orang yang tak mati lagi kata masa ni lah kita nak gunakan masa ni, lepas pada ni tak ada mati. Memang betul. Hidup di dunia ni sekali. Tetapi hidup yang sebenarnya 2 kali. Hidup yang pertama di dunia, hidup kembali di hari akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qalu rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Maksudnya yang pertama tak ada, tu mati yang pertama. Kemudian ada hidup. Kemudian mati, 2 kali mati. Kemudian ada balik. Ada balik. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita hanya menunggu masa. Masing-masing kita menunggu masa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bila tu jangan tanya kerja Allah Ta'ala. Yang pasti Allah Ta'ala kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Bila masuk kubur lah ke? Orang India, orang Jepun, orang Cina, orang Melayu, orang Korea, orang putih, dah kira orang mana-mana mati belaka. Betul tak? Orang Islam, orang kafir, orang Buddha, Hindu, Konfusius, apa lagi lah, macam-macam, paganisme, macam-macam tuan-tuan sekalian, mati tak? Mati belaka. Orang PAH, orang UMNO, orang Bersatu, orang PKA, orang MCA, orang MIC, orang berjasa, hanya bagi politik. Mati tak? Mati belaka. Orang tabligh, orang abing, orang menaburi, tak ada ikram, orang kenapa lagi? Kok bandar, tuan-tuan sekalian. Mati tak? Mati belaka. Betul tak? Orang duduk mana? Orang Arab tak sebut orang Arab. Orang Arab tak sebut. Orang Arab duduk di negara Arab, kita duduk di Malaysia. Itu geografi. Mati tak? Mati. Dia tak kira duduk mana. Mati. Cuma bila nak mati ni Allah Ta'ala pesan kita. Nampak tak? Allah Ta'ala kata apa? Dalam khutbah sebut sama. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Islam hidup kita.
Bukan Islam ibadat saja, bukan Islam puasa saja, bukan Islam zakat saja, bukan Islam haji saja. Tidak. Islam hidup kita seluruhnya. Hak yang kita duk sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin, yang menunjukkan bahawa hidup kita itu nak dengan Islam. Kalau tanya kita nak mati dengan Islam, ya, nak mati dengan Islam lah ke? Dan mau hidup cara Islam ke tak? Yang nak mati dalam Islam. Maka tuan-tuan sekalian, nak mati dalam Islam kena hidup cara Islam. Boleh? Gitu kaedah dia. Nak mati dalam Islam. Semua nak mati dalam Islam. Sebab tuan-tuan sekalian, mati dalam Islam ni lah. Siapa yang tak mati dengan Islam, dia tidak akan mendapat apa-apa di hari akhirat. Neraka lah tempat dia. Hak baik dia buat banyak, tapi baik tak pakai belaka. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari cara hidup yang lain daripada Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah di hari akhirat kelak. Dan di hari akhirat dia akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Allahu akbar. Na'udzubillah. Maka kita nak mati dalam Islam, maka kena hidup cara Islam, cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kira mu nak bawa kenapa nak pergi masuk. Laku tak bangsa kita, orang Arab, orang India, orang Cina masuk dalam kubur, aku orang Arab, jangan malaikat pun takut tengok semua orang Arab. Ada ke gitu? Tak. Tengok orang Melayu, kata, orang Melayu, malaikat pun tak. Orang Melayu duduk suku. Tak, dia tak ada. Bangsa dia tidak ada perkiraan di sisi Allah. Nampak tak? Di hari akhirat kelak masuk kubur, dia tak tanya, mu orang India ke orang Melayu? Ada. Tidak akan tanya, mu orang apa, orang mana, orang fikir Arab satu. Tak tanya. Mu duduk di mana? Duduk Malaysia, duduk Jepun, duduk Korea, duduk Eropah, duduk kutub utara, duduk kutub selatan, duduk planet mana? Bumi ke? Di apa ni? Marikh ke? Dah, tak ada soalan tu. Yang ditanya ialah tentang Islam. Yang ditanya bagaimana kamu beriman? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa imam kamu? Itu semua akan ditanya. Dia bukan sekadar tanya man rabbuka. Bukan sekadar itu. Man rabbuka tu betul siapa Tuhanmu. Kalau atas dunia ni tuan-tuan sekalian, kita tanya siapa-siapa pun ni mudah boleh jawab ni. Ada orang bukan Islam yang ambil mata pelajaran pendidikan Islam, dia lebih tinggi daripada orang Islam yang ambil pendidikan Islam. Dia boleh A lagi, maknanya dia boleh jawab soalan tentang Islam. Adakah dia ni sampai mati kalau dia tak Islam, dia masuk dalam kubur, dia boleh jawab soalan tu balik? Tak boleh dah. Payah apa nak jawab soalan man rabbuka kan? Allah boleh jawab walaupun dia kafir. Tapi dalam kubur bukan asal nama tu, bukan sekadar sebut Allah. Bukan sekadar bila tanya siapa nabimu, Nabi Muhammad, kita boleh sebut atas dunia ni tak payah. Tapi dia bukan sekadar itu, dia jadi i'tiqad, dia jadi pegangan, dia jadi keyakinan yang menjadikan kita taat dan patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada Rasulullah. Sebab tu dalam hadis, dalam kitab Masihkah hadis tu disebut, bila mana orang tu orang munafik, ditanya kepada dia oleh malaikat di dalam kubur, siapa nabimu, siapa Tuhanmu? Adakah orang munafik itu tak sembah Allah, dia semayang lagi? Dia tak kenal siapa Tuhan dia atas dunia ni. Kalau tanya dia tak boleh jawab. Boleh jawab atas dunia, tapi masuk dalam kubur Nabi kata tak boleh jawab. Siapa nabimu? Dia ikut belakang Nabi lagi semayang. Bapa munafik tu Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi beri jubah dia buat kapal.
Nabi beri jubah dia. Anak dia mari minta jubah untuk buat kapal ayah dia. Nabi beri jubah dia. Tak boleh jawab. Orang munafik, Nabi kata tak boleh jawab. Dasar kata Abdullah bin Ubay, pak saudara dia pun dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Nak ayat tuan-tuan sekalian, dia bukan hanya sekadar Allah sebut. Kalau kita duk fikir jawab macam jawab soalan periksa tuan-tuan sekalian macam tu, dia jawab dengan penuh keyakinan, dengan kepercayaan, dengan amalan. Itulah yang akan menjadikan kita dapat menjawab soalan yang dia akan dikemukakan oleh Munkar dan Nakir dalam kubur. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata kamu akan dimatikan. Yakin tuan-tuan sekalian kita akan mati, dan yakinlah juga selepas daripada mati kita akan hidup semula. Dan yakinlah apa juga keadaan kita bila kita Islam. Boleh jadi kita ditindas, boleh jadi kita dizalimi, boleh jadi kita miskin, boleh jadi kita ditimpa bencana, boleh jadi kita orang kaya raya, boleh jadi kita ada pangkat, tapi kita ikut agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri balasan di hari akhirat kelak. Tapi tuan-tuan sekalian, kita ada pangkat, kita orang miskin melarat, tapi kalau tak ikut agama Allah, Allah Ta'ala tak kira. Bukan soal miskin dan kaya, bukan ada jawatan ke apa ke, tapi bila dia tidak ikut apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka yakinlah dalam kubur dia tak boleh nak jawab malaikat dan jawab soalan malaikat Munkar Nakir, dan di hari akhirat dia akan menerima balasan yang lebih besar dan lebih buruk. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, yang kita nak bukan sekadar tahu bahawa kita hidup, kita mati, kemudian kita dihidupkan, bukan sekadar itu, tetapi Allah Ta'ala kata summa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah tuan-tuan sekalian. Yakin kita kembali pada Allah. Masa itu apa benda yang berguna kepada kita? Tidak ada apa yang lain. Iman dan amal. Hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Ta'ala kata apa? Hari di mana tidak bergunanya harta benda dan anak-anak, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Sejahtera ni makna apa? Makna dia Islam. Islam tu makna sejahtera. Sejahtera bukan pada piyok, bukan pada serban, bukan pada ucapan, tetapi dia bermula dari hati. Sebab tu disebut hati yang sejahtera, hati yang Islam, hati yang ada keimanan, yang ada keyakinan. Maka tuan-tuan sekalian, hati inilah tuan-tuan sekalian akan dilihat oleh Allah sebelum dinilai segala amalan-amalan yang kita lakukan. Dan amalan kita ni, selagi mana hati kita tidak tunduk, tidak Islam, tidak beriman, tidak yakin, ragu-ragu, maka tuan-tuan sekalian, amalan lain semua tak pakai belaka. Kita nak, kita tak boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita kembali kepada Allah, yakinlah Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada kita. Seluruhnya tuan-tuan sekalian, ayat yang ke-29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala dia menerangkan kepada kita bahawa kita ni adalah makhluk yang berhajat dan memerlukan. Dalam istilah orang tasawuf, walaupun dia kaya raya, dia orang fakir. Orang yang fakir.
Fakir ni maknanya orang yang berhajat kepada orang lain. Dia memerlukan, dia tak boleh hidup seorang. Dia tak macam Allah. Allah Ta'ala tak berhajat pada orang lain. Allah kaya. Inna Allaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala terkaya dari sekian alam. Kaya Allah Ta'ala, semua orang beriman, semua kalau dibahagikan semua kepada orang ni, rezeki Allah Ta'ala ni, dia tidak akan mengurangi pun tuan-tuan sekalian, melainkan sedikit sahaja daripada khazanah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir belaka pun tak mengurangi kekuasaan Allah. Beriman belaka tak akan bertambah kekuasaan Allah. Macam kita orang sokong ramai kuat ah. Orang tak sokong ramai tak agak ah kita. Kita orang kaya kuat ah, tak ada harta orang tak kuat. Kita berhajat, Allah Ta'ala tak berhajat. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala dia kata dalam keadaan kita ni berhajat dan memerlukan, Allah Ta'ala kata ni segala yang ada di muka bumi ini, pokok kayunya, laut sungainya, apa benda ni, batu batangnya, kemudian hayawannya, semua yang ada ni, tanaman-tanaman ni semua sekali, huwallazi khalaqalakum, dialah yang menjadikan untuk kamu. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang ada ni kita kena gunakan sebaiknya nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab apa? Sebab apa yang ada di atas muka bumi adalah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita yang memerlukan. Kadang-kadang kita memerlukan makanan, maka kita mencari daripada hasil macam-macam. Ada orang pergi ke laut, ada orang pergi buru dalam hutang, ada orang pergi cocok tanam, ada orang pergi anak-anak kapal sawit, hak nu tanam durian, hak nu tanam duku lasak, hak nu tanam pokok nyok. Dah, ada orang pergi kerja buat rumah batu, ada orang pergi kerja pejabat. Macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Hak ni kerja-kerja kita. Semua yang ada di muka bumi Allah Ta'ala lah yang jadikan. Dan Allah Ta'ala jadikan itu untuk kita guna, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu jangan kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mencari Tuhan yang lain daripada Allah. Kerana Allah lah yang menyediakan segala keperluan-keperluan kita di dunia ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, di sana ada kaedah yang dipakai oleh alim ulama, iaitu al-aslu fil asya' al-ibahah hatta ya'ti dalil al-hadr. Dalil al-hadr. Maksud dia ialah asal bagi setiap sesuatu itu adalah harus. Dia ambil daripada ayat ni. Sebab Allah Ta'ala kata dia jadikan semua ada di muka bumi ini untuk manusia. Maknanya boleh pakai belaka. Tak ada orang arang. Asalnya gitu. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta ya'ti dalil al-hadri, sehingga datang dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang melarang, dalil mana? Dari ayat Quran dan hadis Nabi SAW, maka halal lah kita. Jadi tiap-tiap sesuatu ni halal, kecuali ada dalil. Kalau tak ada dalil, boleh. Itu kaedah dia. Tak ada dalil, boleh. Itu sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia bimbang juga. Pernah dia lalu ikut sungai, ikut laut, tiba-tiba tepi patah dia tengok satu ikan paus besar. Ikan paus bapuk besar. Sehingga orang tu boleh duduk dalam mata ikan. Besar lah. Dalam mata ikan tu boleh duduk dia. Besar ikan. Ikan tu mampu atas darat. Mampu maknanya hanyut kait, jatuh tepi patah, duduk atas darat. Maka sahabat-sahabat pun dia pakat dia makan. Dia makan dulu ni. Dia tak tanya Rasulullah. Sebab dia dalam perjalanan dia makan.
ada sahabat-sahabat yang ambil buat balik lemuk-lemuk ikan. Lemuk-lemuk ikan. Lalu bila sampai di apa benda di Madinah, lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dalam perjalanan kami jumpa seekor ikan besar terdampar dia pergi patah, lalu kami makan. Sebahagiannya kami buat balik. Dan kami nak tanya, nak tahu apakah boleh kami makan? Dia faham dah. Nabi jawab mudah je, tuhuru ma'uhu hallu maitatu. Sebab ikan ni binatang duduk dalam laut, dalam air, hidup dalam air. Suci bersih airnya, halal bangkainya. Okey, halal bangkainya. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Ya. Hak ni tuan-tuan dia menyatakan bahawa halal. Hak sahabat-sahabat tadi dia pakai apa? Dia kata tak tahu dalil, tak ada dalil boleh barang dulu. Jumpa Rasulullah baru tanya. Dan Rasulullah kata halal, boleh makan. Mudah alik aku sekarang. Rasulullah tanya dak alik mana? Dak. Ditanya Rasulullah tanya. Jadi tuan-tuan sekalian, nak ceritanya ialah sesuatu ada di atas muka ni halal kecuali mari dalil. Dalil kata tak boleh makan babi. Allah Taala wa'ari ayat Quran. Bangkai. Uhilla lakum hurrima alaikumul maitah waddama walahmal khinzir. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah. Tu ada dalil tak boleh makan. Walahmal khinzir, dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Tu tak boleh makan. Ini dalil yang dia mari. Dalil tu jadi haram. Sebab ada dalil. Kita pergi masuk dalam hutan, jumpa satu binatang, tak tahu binatang tu tak pernah tengok. Kita tengok, ni boleh makan ke tak? Boleh makan ke tak? Sebab tuan-tuan sekalian tak tahu boleh makan ke tak. Pakar dalil, tak ada dalil, tak ada apa. Aslu fil asya al-ibahah. Ada hak benda hak haram, Allah Taala, Nabi SAW sebut hak makan benda kotor-kotor. Hak binatang bertaring, berkuku. Hak tu tak lihat, kena cek hak tu. Tak ada kuku, tak ada. Taring tak ada. Dia ni makan daun je. Contohnya lah, jumpa tak. Tapi tak senang, binatang kenapa daun ni? Maka kita guna pakar al-aslu fil asya al-ibahah. Asal bagi tiap-tiap perkara ialah harus, kecuali ada dalil. Okey? Baik. Itu kaedah dia. Jadi semua ada atas muka bumi ni Allah Taala jadikan untuk kita, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Summa stawa ila sama. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Taala di sini disebut menuju ke, berkehendak menuju ke langit. Ni ayat yang mutasyabihah. Ayat yang mutasyabihah. Mutasyabihah ni ayat yang kesamaran. Kesamaran ni ada beberapa ayat dalam Quran. Antaranya Allah Ta'ala tu bersemayang di atas arash. Dalam hadis pun ada, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Turun macam orang ni nampak. Dalam hadis ada sebut Allah Ta'ala ada jari. Sebab disebut hati anak Adam terletak di antara dua jari Tuhan yang Maha Rahman. Yuqallibu ma yasha, dia membalikkan hati. Lagu mana apa benda ni jari Allah Ta'ala. Hak tu tuan-tuan sekalian tak payah fikir. Hak ni orang panggil ayat mutasyabihah. Hak ni mari ayat Quran, laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Kita belajar dalam sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru.
segala perkara yang ada dalam kepala otak kita fikir tentang Allah tak betul belaka. Ada sebut jari-jari, duk sebut Allah Ta'ala turun, duk sebut Allah Ta'ala bersemayam di atas aras. Tuan-tuan sekalian, jangan duk bayang dengan kepala otak kita. Jangan duk bayang dengan kepala otak kita. Baik. Dalam perkara ini ada beberapa pandangan daripada alim ulama. Ulama khalaf dan ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama salaf mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Bila dia kata Allah Ta'ala itu bersemayam di atas aras, maka bersemayamlah, itu serah pada Allah Ta'ala. Kita tak tahu lagu mana. Jangan difikirkan. Itulah yang diberi jawapan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala tentang ayat yang lebih kurang sama. Disebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Rahman bersemayam di atas aras. Kata Imam Malik bila ditanya kepadanya, al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ni kata Imam Malik. Imam Malik kata apa? Imam Malik kata bersemayam ni maklum, orang tahu. Tahulah bersemayam tu. Tapi wal kaif, bagaimana bersemayam, majhul, tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan Allah Ta'ala itu bersemayam adalah wajib, sebab ada sebut dalam Quran wajib. Was su'alu anhu bid'ah, tanya lagu mana Allah Ta'ala semayam, bid'ah, tak boleh tanya, serah pada Allah. Ini pandangan salaf. Sebab tu orang salah dulu dia tahu. Orang yang kemudian orang khalaf dia panggil. Ulama kemudian golongan khalaf, mereka mentakwilkan ayat. Tak apalah tuan-tuan sekalian, dia takwil lah. Tak jadi, jangan dia takwil lebih daripada itu saja. Ada golongan yang mujassimah. Mujassimah ni dia meletakkan pada Allah Ta'ala tu sifat makhluk. Dia kata kalau jari Allah Ta'ala macam jari orang lah. Ni adalah sesat dan bid'ah. Kalau kata bersemayam, tengok gaji bersemayam, gitulah Allah Ta'ala bersemayam, maka ni sesat. Kita tak boleh kata gitu. Golongan sesat. Sama ada kita nak ambil pandangan khalaf ataupun salaf, itu terpulang pada kita. Terpulang kepada kita. Untuk selamat, kita ambil yang salaf, yang kita letak serah pada Allah Ta'ala. Nabi sendiri pun tak pernah sebut, tak pernah hurai. Maka tuan-tuan sekalian, kita serah pada Allah Ta'ala lagu mana. Kalau kita duduk fikir ni dah habis. Jadi Allah Ta'ala disebut kepada kita di sini berkehendak menuju ke langit, lalu dijadikannya 7 langit. Allah Ta'ala jadi 7 lapis langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Allah Ta'ala jadi. Bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis. Langit yang pertama ni tuan-tuan sekalian, hak yang ada kita tengok ni, tak ada orang pernah sapa lagi duk atas, kecuali Nabi kita lah. Sebab nak naik ke langit pertama, kita dengar cerita dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada penjaga dari kalangan malaikat. Nabi nak naik ke langit yang kedua, ketiga, keempat, semuanya ditanya oleh malaikat dulu. Adakah kita tak ada orang tanya nak naik ke atas tu? Dah kata sebut naik langit, naik angkasa. Naik angkasa tu bukan melepasi langit yang pertama, dah lepas lagi. Dan Nabi Allah Ta'ala sebut dalam ni 7 lapis. Nabi naik lebih daripada 7 lapis sampai ke Sidratul Muntaha. Di atas tiap-tiap lapis langit dunia, sehinggalah lapis kedua, ketiga, keempat sampai ke 7. Di situ ada malaikat-malaikat, adanya nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Sehinggalah naik ke atas sana, langit yang ke-7. Ada atas sana Baitul Atiq, di mana malaikat bertawaf. Baitul Atiq ni seperti Kaabah di Mekah tu.
Okey, di atas sana, di dalam Baitul Atiq ni dikelilingi, ditawaf oleh malaikat-malaikat. Setiap kali malaikat masuk 70,000, dak keluar-keluar, 70,000, 70,000 malaikat tuan-tuan sekalian, dak keluar-keluar malaikat ni banyak. Maka tuan-tuan sekalian, hak tu dak atas langit. Dan Allah Taala kata dah dialah yang buat belaka 7 lapis langit. Hak bumi ni semuanya Allah Taala kata dijadikan untuk manusia. Allah Taala sebut tuan-tuan sekalian, dia kata wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Orang yang tahu satu-satu benda lebih tahu ialah orang yang menciptakannya. Betul tak? Kita yang tukang buat satu-satu benda. Orang lain pun dah cakap banyak lah, aku tukang buat. Contoh dah kita buat benda. Mun lagi kata begini, kata begini, kata dah aku tukang buat. Aku tahu lah. Allah Ta'ala kata aku tahu. Tiap-tiap sesuatu Allah Ta'ala tahu. Sebab apa? Dia tukang buat. Hatta kita sekalipun. Dah Allah Ta'ala jadikan kita ni dalam hati. Orang lain tak tahu. Dia ada dalam hati. Kepala otak kita. Siapa tahu dalam kepala otak saya? Tak tahu hari ni tuan-tuan sekalian. Dah. Tapi hak tukang buat tahu tak? Hak tukang buat kita ni. Dia tahu belaka. Bukan hak luar je. Dia tukang buat kita. Tahu hak luar je. Tak kena. Nah, jadi Allah Ta'ala dia tahu belaka. Wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya bukan kita saja, hak yang duduk di langit, hak yang duduk di bumi, semuanya tiap-tiap sesuatu itu duduk dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ayat 30 tu kena postpone juga nampak pada gaya. Tak apalah kita baca, sebab ayat yang ke-30 ni sedap juga baca ni. Jadi hak sedap ni kita tunggu pula lah. Kalau baca lambat-lambat gini, keriang gini, dia jadi tak sedap. Sebab dia jadi derah tau. Ni pun tengok jam tau. Wah ni dak uti lagi. Dia jadi dak khusyuk. Dak khusyuk, kita kabur pun dak ada benda dah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sekadar itulah. Sekadar itulah untuk malam yang mulia ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita huraikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dapat kita mengambil peringatan, dijadikan pedoman dalam kehidupan kita insya-Allah. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.